Hai, 3 perkara yang selalu saya dengar orang komplain pasal peranti skrin boleh lipat ialah 1. Skrin terlalu besar sampai nak guna one-handed, almost impossible. Kedua, terlalu tebal ataupun terlalu berat. Dan ketiga, harga yang melampau sangat sampai tak mampu nak beli. Dengan Oppo Find N2 yang baru dilancarkan baru-baru ini, Oppo cuba selesaikan ketiga-tiga isu yang saya katakan tadi dan pada waktu yang sama, mungkin secara tak sengaja, berjaya menghasilkan peranti boleh skrin lipat pertama paling praktikal pernah saya gunakan setakat ini. Tapi sebelum ulasan bermula, ini adalah spesifikasi untuk Oppo Find N2. Penyelesaian pertama ialah skrin yang lebih kecil, 5.54 inci, bukan 6.2 inci yang ada pada Z Fold 4. Dan ini sama dengan saiz sebuah iPhone SE. Bayangkan anda ada iPhone SE, kalau anda ingat pakai telefon yang sebesar itu, nak gunakan sebelah tangan amat mudah dan lebih penting sekali, walaupun peranti masih lagi agak tebal, tebalnya lebih kurang dengan Z Fold 4 sebenarnya, tak rasa canggung. Saya dah gunakan peranti ini sekitar 2 minggu dan tak pernah sekali pun rasa nak terjatuh, dan dengan berat 233 gram, ianya lebih ringan nak bandingkan dengan sebuah iPhone 14 Pro Max. Bayangkan, foldable yang lebih ringan pada sebuah peranti candy bar. Walaupun kecil, ianya kecil-kecil cili padi pasal skrin masih lagi 120Hz di luar, AMOLED, dan bahagian dalam 7.1 inci yang juga AMOLED 120Hz. Apa anda lihat sekarang ialah nisbah skrin lebih kurang 4:3, dan pada nisbah skrin ini sekali lagi ianya mudah digunakan. Saya dapat layari web, saya dapat gunakan pelbagai aplikasi tanpa sebarang isu, dan disebabkan skrin luarnya yang lebih praktikal, nisbahnya sama dengan candy bar, saya boleh kira berapa kali saya betul-betul perlukan skrin dalaman. Boleh katakan 80% kegunaan saya gunakan skrin luar dan hanya gunakan skrin dalam katakan nak tonton video, nak tengok Netflix ataupun nak main game. Oleh sebab itu, apa yang saya sedari ialah sepanjang saya gunakan sepanjang lebih kurang 2 minggu, saya boleh dapat bateri yang bertahan sepanjang hari dalam penggunaan yang ringan, hampir 14 jas dalam penggunaan yang lebih berat, dan SOT boleh mencecah sehingga 10 jam. Not bad untuk sebuah peranti yang bateri hanya 4520 mAh. Dan pada waktu yang sama ada pengecasan 67 watt, anda boleh charge dalam masa kurang 1 jam. Again, pengecas disertakan sekali. Jadi, bateri tak ada isu, skrin tak ada isu, dan paling penting sekali, anda mempunyai sebuah peranti yang sangat selesa digunakan sebelah tangan. Kesenangan penggunaan peranti ini ditambah baik lagi dengan kedudukan butang yang agak senang diakses. Contohnya ada pengimbas cat jari sisi. Cuma saya rasakan kalau boleh butang laras audio ni diletakkan kat sayap lagi satu, pasal pada waktu sekarang ininya sedikit tinggi. Dan apa satu lagi yang saya suka ialah bila saya buka, kedua-dua speaker ditembak ke bawah. Jadi kita saya main game, audio terus tembak dekat saya. Kalau anda ingat dekat Z Fold 4, speaker diletakkan di atas dan di bawah sayap pertama. Jadi kalau nak dapat audio stereo yang sebenar, anda kena rotate. Pada N2 tak perlu rotate, anda boleh main game, boleh tengok video. Anda buka, boleh terus dengar dan audionya mantap dan sedap. Peranti gunakan ColorOS 13 dengan Android 13 dan baru-baru ini, in fact semalam ketika saya nak shoot video ni, Oppo kata peranti ini akan disokong sistem operasi sehingga 5 tahun, dia punya update, dan 4 versi Android. Jadi akhirnya Oppo menawarkan sebuah peranti yang dari segi kemaskini setanding ditawarkan oleh Samsung dan juga OnePlus. Good job! Good job berterusan pasal ColorOS 13 ialah sistem operasi yang cantik, praktikal dan mempunyai pelbagai ciri yang saya suka. Contohnya macam kalau saya nak lancarkan 2 aplikasi serentak, saya lakukan gesture 2 jari ke bawah, automatik boleh lancarkan mati window. Kemudiannya terdapat satu taskbar di bahagian bawah, jadi ada lebih kurang 3 atau 4 aplikasi yang paling recent anda gunakan, anda boleh switch dengan pantas. Cuma saya harus katakan dari segi kemampuan multitasking, Z Fold 4 masih lagi juara pasal pada Z Fold 4 saya boleh letak sampai 10 recent app dan ke mana saja saya pergi, taskbar tu ada dekat bawah. Pada ColorOS 13 benda ni tak ada, mungkin pasal itu adalah sesuatu yang dipatentkan oleh Samsung dan mereka tak boleh gunakan. Dan sebab begitu tak ada isu pasal dipadankan dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Memori asas 12GB, boleh tambah 8GB lagi. Dan kombinasi RAM yang besar dengan pemproses yang bagus, tak ada isu untuk menjalankan pelbagai aplikasi yang kami gunakan setakat ini. Jadi dari segi orang yang nak gunakan peranti yang berkuasa, ini akan memenuhi kesemua keperluan anda. Ciri-ciri lain disertakan ialah Flex Mode, tetapi pada waktu ini Flex Mode
hanya disokong pada beberapa aplikasi native pada China kerana ROM yang kami gunakan daripada China, bukan ROM global. Jadi nak judging pun tak boleh. Dan apa yang saya sedari yang boleh gunakan ciri flex mode ni lah kamera, calculator dan juga beberapa aplikasi macam Baidu. Jadi dah ada ciri 12L terbina pada Android 13. Kita tak boleh lari dengan kamera pasal tertera Hasselblad dengan ketara. So apa yang ada dengan kemampuan Hasselblad? Dan saya boleh katakan bahawa kamera 50 megapiksel lensa utama, 48 megapiksel untuk ultra lebar dan 32 untuk telefoto adalah cukup memuaskan. Gambar yang cantik, imej yang tajam dibantu dengan ada sistem OIS dan mode malamnya juga menakjubkan. Kalau anda ingat gambar yang diambil pada Find X5 Pro tempoh hari, ianya adalah hampir sama, konsisten. Dan ada ciri spesifik Hasselblad iaitu expand, di mana kalau anda nak ambil gambar dalam nisbah sekitar 22:6 macam tu, lebih artistik, anda boleh akses terus pada aplikasi kamera. Jika ada isu yang saya nak boleh katakan tentang gambar ialah hanya expand ini dia nak emulate macam anda ambil sebuah kamera filem. Anda tekan, dia ambil masa 3 saat untuk gambar develop. Gimik yang menarik tetapi saya rasakan dalam situasi kita sekarang dah biasa dengan instantaneous ambil gambar, kan boleh kalau dia orang fix sikit sistem operasi, expand ambil gambar instead of okey. Dan kalau anda tak percaya dengan kualiti gambar yang boleh diambil oleh kamera Hasselblad ini beberapa contoh yang sempat kami ambil. Setakat ini saya cakap tentang perkara-perkara yang positif saja, tetapi ada beberapa perkara yang mungkin kurang best. Pertama sekali, tak ada langsung kemampuan kalis air, tak ada langsung IP53 sekalipun, langsung tak ada. Jadi bagi mereka yang takut atau pernah mengalami masalah peranti rosak pasal air, kegusaran ada di sini. Kedua ialah perkara yang lebih serius, di mana anda tengok skrin ini hampir 1:1. Jadi kalau nak tonton video, ianya best. Kalau nak pergi Reddit nak baca, memang best. Tetapi kebanyakan aplikasi yang anda gunakan sekarang design untuk skrin 16:9. Apabila ada sistem di mana anda mengembangkan benda macam tu dekat skrin yang 1:1, macam half. Example, katakanlah saya pergi dekat laman web, lepas tu saya nak menulis, ketika saya luar, saya tak nampak WordPress kat bahagian atas tu. Saya nampak 2 line sahaja. Jadi kalau nak menaip, lakukan kerja, keyboard tu lebih besar daripada ruang nak saya type. Keduanya juga kalau anda gunakan Instagram misalnya, gambar semua nampak separuh. Jadi bayangkan anda kena scroll macam tu nak tengok gambar. Berita baik di sini ialah ada sistem untuk memaksa aplikasi untuk launch 16:9 ataupun 4:3 dalam setting, tetapi bila anda gunakan mode tersebut, ada bar atas dan bar bawah membuatkan skrin yang besar ini rasa sedikit terbazir. Di awal video saya kata ini peranti yang paling praktikal, foldable paling praktikal setakat ini, dan saya still maintain ianya masih lagi paling praktikal walaupun ada beberapa isu at the end tadi. Sebab one-handed best gila. Masuk dalam poket tak rasa macam ianya sebuah peranti foldable. Dan paling best sekali, saya boleh gunakan skrin luar 80% of the time dengan cukup selesa. Bagi mereka yang ada komplain tentang 3 perkara di awal tadi, this is it. Dengan harga jualan sekitar 5,060 di China, ianya juga lebih murah nak bandingkan dengan peranti yang lain. Saya hanya harap ianya dipasarkan ke Malaysia dalam masa terdekat dan hopefully impian saya jadi kenyataan. Saya Fisarudin untuk Amazon Mind. Bye-bye.